Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Anissa Auni binti Zulkifli, nombor matrik A177660. Saya pelajar tahun 3 dari program kerja sosial, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk kajian yang saya jalankan mengkaji kesan psikososial terhadap mangsa yang dijangkiti positif COVID-19 dalam kalangan orang dewasa, kajian kes di Kelantan. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kalangan orang dewasa di Kelantan semasa menjalani kehidupan seharian mereka ketika mereka dalam keadaan positif coronavirus COVID-19. Sepanjang penyebaran coronavirus COVID-19 melanda di negara ini, rakyat perlu menempuhi kehidupan dengan norma baru dan kegiatan seharian juga tidak lagi normal seperti dahulu kala. Seterusnya, terdapat 5 perkara yang saya akan tekankan dalam pembentangan ini. Pertama, pengenalan. Kedua, tinjauan literatur. Ketiga, metodologi kajian. Keempat, dapatan dan perbincangan. Dan kelima, rumusan dan cadangan. Pengenalan. Kronologi serangan wabak coronavirus iaitu COVID-19 telah dikesan pada permulaannya di hujung 2019 yang lalu, iaitu pada 31 Disember 2019. Pihak berkuasa China telah melaporkan mengenai satu kajian kluster radang paru-paru pneumonia yang tidak diketahui punca jangkitannya melibatkan masyarakat setempat di Wuhan, China daripada Kementerian Kesihatan Malaysia 2020. Seluruh dunia menyaksikan ribuan jumlah angka yang berkorban setiap hari akibat wabak ini. Rutin sosial yang mula berubah dan aktiviti sosial yang terganggu seperti majlis keramaian, aktiviti ibadah malah yang lebih kritikal, sumber pendapatan masyarakat terjejas kerana tidak dapat lagi menjalankan aktiviti perniagaan seperti biasa. Kajian ini juga menunjukkan tentang permasalahan yang dihadapi oleh golongan dewasa peringkat umur 30-an sehingga 50-an yang tinggal di Kelantan. Tinjauan literatur. Pertama, pengalaman sepanjang pesakit dijangkiti COVID-19 melalui hasil penelitian Jayawira ETAL 2020 bahawa jika bersentuhan fizikal secara langsung serta individu yang dijangkiti dengan orang yang sekeliling dapat menyebabkan penularan virus dengan lebih cepat. Kedua, kesan daripada positif COVID-19 terhadap psikososial mangsa yang dijangkiti positif COVID-19. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal sekaligus memberi impak, tekanan dan trauma, kemurungan serta kebimbangan menurut Mamun dan Griffith 2020. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong pesakit positif COVID-19 dekat pulih. Kajian daripada Morgan ETAL 2011 menyatakan corak tidur yang sihat atau sleep hygiene memberi impak yang besar terhadap kesihatan psikososial. Seterusnya, metodologi kajian. Bahagian ini akan menerangkan berkenaan instrumen kajian yang digunakan serta lokasi dan informan yang terlibat. Rumusan metodologi kajian. Kaedah kajian yang digunakan ialah kualitatif, reka bentuk kajian, reka bentuk fenomenologi, persempalan bertujuan, bilangan informan seramai 7 orang, teknik pengumpulan data iaitu temu bual mendalam, instrumen kajian, panduan soalan separa struktur dan analisis kajian menggunakan analisis tematik. Untuk lokasi kajian tertumpu di daerah Tumpat Kelantan. Persempalan kajian, golongan dewasa berumur 30 tahun dan ke atas menetap di Kelantan dan berwarga negara. Terdapat 3 proses pengumpulan data dalam kajian ini. Pertama, sebelum pengumpulan data, temu bual dibuat secara talian dan temu bual separa berstruktur. Kedua, semasa pengumpulan data, persetujuan maklum dan soalan berbentuk terbuka. Dan yang ketiga, selepas pengumpulan data iaitu penamatan sesi dan semakan hasil temu bual. Untuk dapatan kajian dan perbincangan,
Hasil kajian mendapati bahawa terdapat 5 perkara yang memberi kesan terhadap psikososial mangsa yang dijangkiti positif COVID-19. Yang pertama ialah kesan terhadap fizikal. Dapatan daripada tema dalam kajian ini, pertama, kesan fizikal berlaku setelah individu positif tamat tempoh kuarantin. Antara kesan terhadap fizikal badan menjadi susut, berat badan menurun. Ada juga yang mempunyai kesan terhadap fizikal semasa positif COVID-19 iaitu mata menjadi kemerahan. Yang kedua, kesan terhadap mental dan emosi. Majoriti yang positif COVID-19 mengalami tekanan emosi tapi hanya pada tahap minimal sahaja. Dan yang ketiga, masalah yang dihadapi ketika menjalani kehidupan seharian di pusat kuarantin. Tidak ramai yang mempunyai masalah ketika waktu kuarantin. Individu yang kuarantin hanya menyatakan bahawa cabarannya adalah ketika waktu berpisah dengan keluarga untuk mengasingkan diri selama 2 minggu di pusat kuarantin. Dapatan kajian yang keempat daripada tema kajian ini, penerimaan terhadap situasi individu tersebut ketika mendapat tahu positif coronavirus COVID-19. Penerimaan pada permulaannya mengetahui diri positif COVID-19 agak sukar untuk diterima. Terkejut dengan situasi namun keadaan masih terkawal. Dan yang terakhir, perubahan yang ketara terhadap psikososial semasa menghadapi positif coronavirus COVID-19 iaitu kerisauan yang menyebabkan selalu overthinking dan tertekan dengan keadaan positif COVID-19 kerana kerja terhad. Jadi, untuk rumusan dan cadangan, hasil daripada kajian yang telah dijalankan ini membuktikan bahawa terdapat beberapa perkara yang memberi kesan terhadap psikososial mangsa yang dijangkiti positif COVID-19. Rumusan, kajian ini juga sedikit sebanyak menyumbang kepada pengetahuan umum masyarakat bagaimana sebenarnya keadaan sesetengah masyarakat kita yang berhadapan dengan situasi relatif positif coronavirus iaitu COVID-19. Sokongan psikososial adalah diperlukan oleh setiap individu yang mengalami positif coronavirus COVID-19 pada pandemik ini dalam meningkatkan semangat supaya emosi dan mental terkawal jika berdepan dengan situasi yang tertekan atau berhadapan dengan suatu krisis. Jadi untuk cadangan, pekerja sosial, kaunselor dan pakar psikologi perlu memberi kerjasama dalam menyampaikan bantuan kepada pesakit. Pengkaji yang akan datang meluaskan lagi skop kajian dengan memfokuskan lebih daripada satu kawasan kajian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.